Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sambung kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita terus lihat pada muka surat yang ke-29. Telah mengeluarkan khatib di mana-mana perempuan yang keluar daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya adalah ia perempuan itu di dalam murka Allah Subhanahu wa taala, hinggalah kembali ia kepada rumahnya atau hinggalah redha oleh suaminya. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, yang pertama kita lihat di sini tentang seorang isteri yang keluar daripada rumah tanpa izin daripada suaminya. Maka kalau dia keluar tanpa izin daripada suaminya, maka perempuan ini sentiasa berada dalam murka Allah Ta'ala hinggalah dia balik ke rumah dia atau balik redha dengan suami dia. Persoalan dia, adakah langsung tak boleh keluar? Adakah langsung isteri tadi tak boleh keluar? Baik, yang pertama kita lihat di dalam satu kata-kata daripada Imam An-Nawawi tentang masalah isteri yang keluar tanpa izin jika ada sebab. Kata Imam An-Nawawi, walau kanat maridah au kana biha qarhun yadurruha al-wat'u fahiya ma'dzurah fil imtina' anil wad'i wa alaihi nafaqah idza kanat 'indahu. Yang pertama, seorang isteri itu boleh keluar daripada rumah dia jika dia dalam keadaan sakit atau luka yang boleh memudaratkannya dengan jima', maka dia diberi keuzuran untuk menahan diri daripada berjima', dan dia juga berhak mendapatkan nafkah daripada suami dia. Ini kata-kata daripada Imam An-Nawawi. Seorang isteri ini masa bila dia boleh dapat keuzuran? Tadi kita sebut tentang keluar daripada rumah kena minta izin daripada suami dia. Dan kita dah belajar dah dahulu seorang isteri layan suami dia. Bila masa yang boleh jadi ma'dzurah? Bila sakit, dia sebut di sini. Bila sakit, bila berada di dalam keadaan uzur, maka isteri tadi gugur kewajipan kepada dia. Maksudnya apa? Kalau isteri tadi berada dalam keadaan darurah, maka pada masa itu dia boleh keluar daripada rumah dia tanpa izin dia. Macam mana ma'zurah dia tak melayan suami dia untuk diajaknya berjima'. Kerana apa? Kerana sakitnya, kerana ma'zurahnya, kerana uzurnya, maka dia boleh tolak permintaan suami. Macam tu jugalah dia boleh keluar daripada rumah dalam keadaan tidak minta izin daripada suami dia. Kerana apa? Kerana dia dalam keadaan ma'zurah, dalam keadaan uzur, dalam keadaan sakit untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya. Walaupun dia keluar tu tak minta izin daripada suami dia, hukum dia harus. Misalnya isteri sakit, macam mana yang saya katakan tadi, bila isteri tadi sakit, suami ajak bersama, boleh tolak. Dia tak berdosa. Suami tak boleh paksa dia. Dia kata, abang saya sakit, saya tak boleh layan abang, minta maaf. Maka kaedah yang sama dipakai bila isteri tadi keluar daripada rumah, ada sebab uzur yang dibenarkan oleh syarak, maka dia tak perlu minta izin kepada suami dia, keluarlah. Seperti apa? Sakit untuk mendapatkan rawatan dia.
maka dia boleh keluar daripada rumah tanpa izin. Ataupun mencari makan. Disebutkan saudara kita tadi tentang nafkah. Suami tak meninggalkan makan minum dalam rumah tangga dia. Tak tahu pergi ke mana, hilang tak tahu mana suami ni, maka isteri ni terpaksa keluar rumah tanpa izin daripada suami dia untuk mencari nafkah, untuk mencari makan, untuk mencari rezeki. Maka hukumnya tidaklah berdosa isteri tadi keluar untuk mencari nafkah, mencari makan. Yang ketiga, seperti mana yang juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya, idza khafat 'ala nafsiha aw maliha min fasiqun aw sariqun, kata dia. Boleh seorang isteri keluar daripada rumah tanpa minta izin daripada suaminya atas keselamatan. Idza khafat, bila dia takut, 'ala nafsiha, atas diri dia tadi, aw maliha, atau hartanya, min fasiq au sariq, daripada orang yang min fasiq ataupun asariq, daripada orang yang fasik, orang yang buat jahat atau yang nak mencuri. Maka dia boleh keluar daripada rumah dia tanpa izin daripada suami dia. Suami dia tak ada, tinggal isteri seorang di rumah, datang orang nak mencuri, nak merompak, dia lari ke pintu belakang, menyelamatkan diri dia, maka dia harus keluar. Ataupun datang orang fasik yang nak menceroboh isteri dia, yang nak buat jahat ke atas isteri dia, maka dia pun keluar ke tingkap, lari selamatkan diri dia, maka hukumnya dibenarkan syarak. Jadi tuan-tuan, di sini kita lihat ada beberapa perkara yang membolehkan seorang isteri keluar daripada rumah tanpa izin daripada suami dia. Yang pertama, kerana sakit, uzur. Dia nak dapatkan rawatan, nak dapatkan pertolongan kerana dia sakit, maka dia harus keluar tanpa izin daripada suami dia. Yang kedua, diharuskan kepada seorang isteri tadi keluar daripada rumah kerana apa? Mencari nafkah, untuk makan, untuk minum, kerana suami dia tidak meninggalkan biaya untuk perbelanjaan dia. Maka hukumnya adalah harus dikiaskan kepada suami yang ajak bersama. Isteri boleh tolak atas sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, boleh dia keluar rumah untuk menyelamatkan diri dia, nafsiha, menyelamatkan diri dia daripada orang yang fasik, ataupun orang yang nak mencuri, ataupun menyelamatkan nyawanya daripada dibunuh, daripada rumah terbakar, daripada tanah runtuh, rumah runtuh dan sebagainya. Dan yang keempat, boleh dia keluar daripada rumah tanpa izin daripada suaminya untuk menyelamatkan hartanya. Menyelamatkan harta dia. Misalnya orang nak curi kereta dia, dia buat lari kereta dia siap-siap. Orang nak curi barang mah dia, dia buat lari siap-siap barang dia tanpa izin daripada suaminya. Maka pada masa itu dibenarkan, diharuskan oleh syarak seorang isteri keluar daripada rumah tanpa izin daripada suaminya. Baik, kalau dia saja-saja keluar, Ustaz, suami pergi masjid, isteri saja-saja keluar pergi cari kotiau lah, cari kotiau. Suami tahu tak? Suami tak tahu. Dia minta izin tak? Memang tak tahu, tak minta izin. Main keluar gitu je. Dia telefon kawan dia, jom kita lepak kat luar. Yang suami pergi sembahyang isyak, dia duduk makan. Yang tu tanpa izin. Ataupun yang tanpa izin tu apa dia? Dia pergi kerja, cikgu sekolah. Abang izinkan kamu pergi kerja sebagai cikgu sekolah. Habis kerja sekolah, isteri dia pergi bawa rombongan, pergi melawat IKEA. Dia kata IKEA ada offer 99, dia pergi. Suami tak tahu pun. Dia kata tak apa, lagi balik rumah lagi aku minta, aku beritahu pada dia. Kok sempat, kok aksiden kat depan tu, mati. Suami tak tahu apa cerita pula. Sebab tu jenis macam tu dosa. Yang kelima, yang boleh keluar walaupun suami larang, minta izin.
Suami larang. Boleh tak keluar Ustaz? Boleh. Apa dia? Menuntut ilmu yang wajib. Menuntut ilmu yang fardu ain. Abang, malam ni ada kuliah muslimat di masjid. Saya nak pergi haji. Malam ni kursus haji. Jadi saya minta izin nak pergi. Aku tak izinkan. Abang, saya nak pergi haji lagi 2 bulan bang. Saya tak faham sangat ni. Haji tamattu' tu lagu mana? Tamattu' tak tamattu'? Duduk di rumah. Aku tak izinkan. Maka harus isteri tadi pergi menuntut ilmu yang fardu ain dengan satu syarat, bahawa suami tak mengajar dia, suami tak ajar dia, suami tak pernah ajar dia, dan dia memang jahil sungguh, dia memang tak reti sungguh. Maka pada masa itu berdosa si suami larang, dan harus isteri keluar, dan tak berdosa pada si isteri. Yang berdosa siapa? Yang berdosa suami dia, sebab suami dia melarang isteri dia menuntut ilmu. Dan saya katakan tadi, dengan syarat bahawa suami tidak pernah, atau suami jahil, atau suami tak ajar, atau suami alim tapi tak mengajar isteri dia, maka harus seorang isteri tadi keluar untuk menuntut ilmu. Dan syarat lagi ialah ilmu yang nak dituntut itu ialah ilmu fardu ain. Kalau ilmu masak, buat kek, yang tu kena minta izin suami. Ilmu marhaban, berjanji, yang tu kena minta izin suami. Ilmu belajar tajwid, minta izin suami. Ilmu yang fardu ain, suami larang, jalan dia. Yang berdosa siapa? Yang berdosa Pak Ji di rumah tu, Pak Zaid, dia larang. Tetapi jika suami dah ajar, suami dah bagi kursus pada dia, baik haji tamattu' ke, haji qiran ke, haji ifrad ke, suami dah ajar habis dah, dia saja juga nak keluar, suami dia kata aku tak izinkan, duduk di rumah, aku dah ajar hang, saya nak pi juga, nak jumpa kawan-kawan, kok dapat flight sekali dengan mereka. Maka pada masa itu berdosa juga dia keluar, sebab suami dah ajar. Jadi kakak-kakak kena faham ni, bila masa boleh keluar, bila masa tak boleh keluar. Baik, yang seterusnya, dan telah melaknat akan dia oleh segala malaikat yang di langit, dan tiap-tiap suatu yang lalu di atasnya, yang lain daripada jin dan manusia, hinggalah kembali semula ia ke rumahnya. Apa jadi pada isteri yang keluar daripada rumah tanpa izin, tanpa izin daripada suami dia tadi? Tiap-tiap yang lalu di langit, tiap-tiap yang lalu di atas kepala dia daripada malaikat, dan tiap-tiap yang lalu di atas kepala si perempuan, apa dia? Burung. Burung duk terbang tu, duk laknat pada dia. Lagi malaikat yang duk ada tu, duk laknat pada isteri tadi yang keluar daripada rumah tanpa izin dia. Gaduh dengan laki sikit, keluar. Tak puas hati dengan suami sikit, balik rumah, balik kampung. Bapak pun tanya, laki hang tak ikut? Malas boy, payah cakap dengan orang tua tu dia tahu dah hang balik ni? Mana tahu, cek keluar gitu ya. Kalau gitu pergi balik, pergi balik rumah hang. Sepatutnya pak kena cakap macam tu. Isteri pula mai, mak pula mai. Biarlah dia balik, dan ada laki pun tak guna. Mak pula support pula dah. Ni masalah. Kita sebagai mak pak, laki hang tak tahu, hang pula ni ada masalah apa, aku pun tak tahu. Lah pergi balik, jom ayah hantar, naik kereta, hantar balik, selesai elok-elok. Bukan pak tadi, bukan mak tadi duk cover pula anak dia. Sebelum hang nikah dengan dia pun mak jaga hang boleh ha? Lah mak jaga hang boleh, apa masalah? Dapat lelaki pun tak guna. Tak boleh macam tu. Pergi bincang elok-elok, apa masalah sampai isteri hang keluar pada rumah? Apa masalah hang ni sampai isteri jadi macam ni, hang jadi macam ni? Kita sebagai mak pak bukan macam jadi macam tu.
Adik-beradik menjadi macam tu. Bukannya bila kok kita datang, adik kita datang, duduk di rumah kita, lari daripada laki dia, kita pula jadi kemah pelarian pula. Bagi makan, bagi minum, support pula, buat WhatsApp group pula, hentam adik ipar kita. Bukankah dia tu dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh segala yang terbang di udara, tiba-tiba dia main duduk dalam rumah hang kena laknat sekali. Serupa kalau anak kita buat balik kawan daripada asrama, cuti ke tak cuti ke, anak kita balik buat main kawan dia seorang. Siapa ni hang buat balik? Siapa ni? Siti. Ini kawan Siti mah orang Sabah, cuti dia tak balik negeri dia kan, duit tak ada, mak dia orang susah. Tak apa, main duduk rumah ayah seminggu. Mak dia tahu tak dia main sini? Tahu, dia minta izin dah. Pun dia minta izin pada mak ayah tumpang pasal tak ada duit nak beli tiket. Yang tu tak apa. Ni siapa ni Siti? Kawan cik. Dia duduk sini pasal apa? Dia bergaduh dengan mak dia. Dia tak suka dengan mak dia. Pak dia pun macam tu juga. Tu yang dia main sini. Dia tu anak dahaka yang hampir belah dia pasal apa? Sepatutnya nasihat dia, pakcik bukan larang anak main rumah pakcik, tapi anak ni lawan mak adik, lawan bapak. Allah tak suka adik pula main duduk rumah pakcik, anak pula main duduk rumah pakcik, pergi tidur dengan anak pakcik. Pakcik takut kena laknat dengan rumah pakcik sekali kena. Sepatutnya kita macam itu, selesaikan. Tetapi kalau mereka itu menghadapi masalah yang mana kalau tak keluar daripada rumah dia akan jadi susah, maka pada masa itu ada satu kaedah usul fiqh yang membolehkan mereka itu keluar daripada rumah yang dipanggil sebagai ad-darar yuzal. Perbuatan darurah, keadaan darurah menyebabkan sesuatu benda itu tersingkir. Kalau dia duduk di rumah, dia dirogol oleh bapak dia. Dia duduk di rumah, dia dirogol oleh abang dia. Maka pada masa itu keluarlah dia daripada rumah, selamatkan diri dia. Itu dipanggil sebagai darar. Maka kerana kesusahan itu membolehkan dia buat sesuatu yang sebelum ini dilarang untuk dapatkan keselamatan. Yang tu tak apa. Tapi kalau saja-saja bergaduh dengan mak dia bukan sebab yang darurah, tak puas hati apa tak tahu, mai duduk di rumah kita cuti sekolah seminggu, kita pula jadi tukang support dia dengan kita sekali. Tuan-tuan, bimbang laknat itu turun ke atas kita. Baik, yang pertama, yang tak laknat orang yang keluar ni siapa dia? Jin dan manusia. Hak lain tu laknat semua. Jin manusia ni dia kecuali saja ada benda serupa kita duk usung mayat. Kita duk usung mayat bawa keranda tu dulu-dulu ni. Lah ada naik van tak nampak. Dulu duk bawa keranda. Yang mendengar jeritan mayat tu semua binatang makhluk. Yang tak dengar jin dan manusia. Kalau jin dan manusia dengar pun jeritan si makhluk tadi, mayat tadi, pengsan kita ni. Begitu juga bila keluar daripada rumah tanpa izin. Yang duk laknat mereka siapa? Malaikat yang terbang di atas di langit tu, melainkan jin dan manusia saja yang tak laknat, yang tak dengarnya. Baik, yang kedua, dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabrani dan Baihaqi dan Hakim, mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian keluarlah ia, maka lalulah ia atas suatu kaum supaya mendapat mereka itu akan baunya, maka perempuan itu seperti berbuat zina, dan tiap-tiap mata yang memandang itu seperti berbuat zina. Yang pertama tadi kita belajar tentang isteri yang keluar rumah tanpa izin suami. Sekarang kita nak tengok pula tentang suami isteri yang keluar daripada rumah memakai bau-bauan. Dalam bahasa kita sekarang minyak wangi, dalam bahasa kita sekarang perfume. Dia ada beberapa jenis. Pertama kita panggil minyak wangi, kedua kita panggil deodorant, ketiga kita panggil
penyah bau. Penyah bau nak panggil apa tu? Dia menghilangkan bau. Dia bukan wangi, dia menghilangkan bau badan. Dulu orang tua-tua kita dulu dia suka pakai satu produk daripada Indonesia. Nama produk tu Hibka. Saya tak tahu ada ke tak ada Hibka lah ni. Hibka ni warna putih. Ambil letak di tapak tangan, bubuh celah-celah ketiak tu, dia menyerap bau busuk, dia menyerap bau peluh, dia menyerap bau ketiak. Akhirnya perempuan tadi tak bau. Itu dipanggil sebagai penyerap bau, penyah bau. Yang keempat dipanggil bedak. Ada dipanggil bedak talkum, ada yang dipanggil bedak sejuk, ada yang dipanggil bedak kompak, macam-macam jenis bedak. Jadi tuan-tuan, mana yang boleh pakai, mana yang tak boleh pakai ni? Adakah langsung orang perempuan tak boleh pakai minyak wangi? Dalam hadis ni Nabi kata apa tadi? Kata dia, mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian keluar ia, maka lalu ia atas suatu kaum supaya mendapat mereka itu akan baunya, perempuan itu dosanya seperti berbuat zina. Dan kita yang laki-laki ni, yang seronok dengan bau dia, berselera dengan bau dia, kita ni pun dapat dosa zina juga. Masya Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Ada 3-4 hadis. Ada yang hadis sahih, ada yang hadis hasan, yang menceritakan tentang wangi-wangian ini. Nabi sebut apa? Ayyumam ra'atin istaqtarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Mana-mana perempuan yang memakai wangi-wangian dan berjalan melewati satu kaum dan didapati bau daripadanya, maka dosanya seperti seolah-olah berzina. Ini ada hadisnya tuan-tuan. Okey, ada hadis tentang orang perempuan yang memakai bau-bauan, yang memakai minyak wangi. Dan kalau kita lihat yang berlaku di zaman sahabat Nabi SAW, ada 2-3 orang sahabat Nabi yang menghalau orang perempuan. Dia dalam perjalanan nak ke masjid, jumpa dengan satu perempuan yang pakai minyak wangi, lawa-lawa wangi bau ni. Sahabat Nabi ni tahan. Antaranya siapa dia? Umar Al-Khattab. Yang ni cengeng tu ni, garang ni. Yang keduanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia tahan perempuan ni, dia suruh pergi balik. Hang balik, hang pergi mandi apa semua lu, tak ada minyak wangi, baru hang datang ke masjid. Seorang sahabat Nabi nama dia Abu Hurairah, seorang lagi sahabat Nabi namanya Umar Al-Khattab. Ada dalam hadis tuan-tuan yang tahan mereka ni, yang pakai wangi-wangian ni. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW disebut apa? Ayyumam ra'atin tatayyabatin thumma kharajat ilal masjid lam tuqbal laha salatun hatta tastaghsil. Mana-mana perempuan yang pergi ke masjid memakai wangi-wangian, tidak diterima solatnya sehinggalah dia mandi, yakni dia menghilangkan bau wangi dia tadi. Baik, persoalannya, adakah kita langsung tidak boleh memakai, orang perempuan langsung tidak boleh memakai wangi-wangian? Baik, tuan-tuan tengok dalam hadis ni. Pertama, ayyumam ra'atin istaqtarat famarrat ala qaumin. Dia sebut mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan lalu keluar daripada rumah, maka lalu dia atas suatu kaum supaya mendapat mereka itu akan baunya.
Maknanya dia keluar di tengah majlis, dia masuk di tengah majlis, dia duduk bercampur, dia lalu di hadapan orang lain daripada laki-laki yang ajnabi dengan dia. Satu. Jadi akak-akak, abang-abang, isteri kita kena jaga. Bila nak keluar daripada rumah, hang pakai wangi-wangi pasal apa ni? Pasal saya nak masuk majlis, saya nak campur dengan orang, saya nak pergi semayang, saya nak pergi kenduri kahwin, saya nak pergi mesyuarat, saya nak pergi pejabat. Sebab tu saya sembur minyak wangi banyak-banyak abang oi, supaya depa bau wangi minyak wangi saya. Maka isteri kita ni dah buat dosa macam orang berzina. Dan orang yang tengok dia, wah wanginya, dia lalu depan laki-laki tadi, laki-laki kata wah wanginya. Laki-laki tadi pun berlari pergi beli bunga, beli bunga dekat penjual bunga tu, lari kejar si perempuan tadi. Sebab apa? Sebab wangi sungguh awak, saya suka pada awak. Ni dalam iklan dalam TV 20 tahun dulu, kalau tuan-tuan ingat. Laki-laki yang macam tu berbuat dosa zina sebab suka pada yang tu. Isteri kita, adik kita, mak kita, anak kita pun buat zina, yang hak tu bagi suka, bagi bunga lah apa tadi pun buat zina juga. Maka itu adalah diharamkan. Dua, boleh tak dia pakai minyak wangi, Ustaz? Boleh. Di mana? Di rumah. Untuk siapa? Suami dia, mak dia, pak dia, anak dia, adik dia pakai di rumah. Yang tu tak ada siapa larang. Hang nak sembuh 10 botol sekalipun terpulang. Tiga, boleh tak Ustaz kalau dia keluar daripada rumah, dia pakai minyak wangi? Minyak wangi apa? Minyak wangi apa? Ini yang ketiga ni. Dia pakai minyak wangi tu tak kuat Ustaz, sekadar dia calit sikit je. Yang mana wangi tadi Ustaz, sekira-kiranya hanya untuk menjadikan orang selesa duduk dengan dia. Sebab ada setengah orang bau ketiak dia tuan-tuan, satu ofis perit, perat, tuan-tuan bila duduk sebelah dia, dia tangkap kepala. Mai sembahyang Jumaat, dia tangkap kepala. Jenis apa ketiak ni? Tak mandi ke, tak basuh ke, hormon terlebih ke? Kadang-kadang budak jenis ni hak umur 15, hak umur 17, hak umur 18, waktu baru nak lepas akil balik, nak masuk umur 20-an. Sebab tu abang-abang masuk masjid cium ketiak lah. Cium dulu, bau. Bila masuk kereta pergi sembuh balik. Ini tak pernah cium. Orang lain tolong cium. Oh sudah hendak ni. Angkat takbir tinggi pula. Busuk ni malaikat lari, wangi ni malaikat suka. Ni orang laki-laki tolong jaga. Kadang jubah seminggu tak basuh, duduk berulang balik pergi masjid. Balik sembahyang isyak sangkut, sekali sembahyang subuh pakai balik, sekali mai sembahyang zuhur sangkut, sekali mai sembahyang asar tarik balik, mai sembahyang maghrib buka balik, sembahyang isyak sangkut balik, besok subuh pakai balik. Seminggu. Dia kata bukan najis tak, memang tak najis tapi bau hapak. Okey, makcik pakai minyak wangi pasal apa makcik? Makcik pakai minyak wangi Ustaz pasal badan makcik bau. Kuat tak minyak wangi yang makcik pakai? Tak kuat Ustaz. Makcik pakai nipis je, tak sikit je, supaya orang perempuan hak duduk dengan makcik ni rasa selesa, dia tak rasa busuk. Kalau baunya tidak kuat, baunya tidak sampai menyucuk sampai ke tempat orang lain, hanya sekadar makcik saja, hukumnya dibenarkan. Begitu juga kalau dia guna deodorant. Saya pun tak tahu, tak nak pakai deodorant nak kata je benar tak. Dia bulat lagu tu, hak atas dia tu bulat tu. Mai do gomoy kat ketiak. Do lagu tu duk gomoy tu, nama dia apa tu nak sebut tak erti. Dia macam ball, roller. Jenis tu. Ada setengah orang dia perkena kawan dia ni elok ni roller kat pipi, hang jarawat banyak.
kawan bodoh pi bubur ni tak ni. Padahal hamba Allah tu baru roll dekat ketiak dah. Ada juga berkena lagu tu. Dia pun wah. Lain macam bau dia nak, lain macam ketiak hamba Allah. Yang tu bukan minyak wangi, dia sekadar nak bagi hilang bau. Ataupun dia ambil minyak, dia ambil apa nama bedak, dia tempek. Bedak dia tempek. Yang tu bukan minyak wangi. Dia tak bau pun. Ataupun tadi yang saya sebutkan pada tuan-tuan, penyah bau. Ni yang nama jenis hibka ni. Dia kesat bau, dia jadikan ketiak kita ni kering, ketiak kita tidak basah dan tidak bau badan kita. Maka itu dibenarkan pakai pada orang perempuan. Tak jatuh salah. Yang kata tadi ialah dia pakai yang mana bila dia lalu ni tuan-tuan, dia bau. Ni jaga-jaga ni. Baru ni saya naik kapal, naik kereta api. Naik kereta api daripada Madinah pergi ke Mekah. Dalam ihram. Duduklah ihram naik kereta api laju tu. Dia boleh pergi 270 sampai 300 km sejam. Mai pramugara tu lalu, Allah wangi itu gerabak. Rasa nak tanya minyak wangi jenis apa. Satu gerabak kereta api tu wangi, dia lalu tu. Ui. Pramugara kereta api bukan pramugara petrobas. Kalau pramugara kereta api pun wangi bau dia, agak-agak pramugari kereta terbang lagi mana pula. Jadi akak-akak yang kerja pramugari di atas kereta terbang tu jaga elok lah. Jangan duk wangi sangat. Sampai satu kereta terbang duk bau wangi kita. Takut kita ni tuan-tuan dapat yang kita duk sebutkan. Okey. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa pada kita? Nabi kata, inna khaira tibir rijal, bukan, inna khaira tibir rajul ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu, wa khaira tibin nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Perangai orang laki-laki ni, dia suka bau. Yang pakai minyak wangi tadi, yang saya kata tadi itu pramugara. Pramugara pakai minyak wangi pun, saya hak jantan ni pun amboi, jenis apa ni? Ini perangai orang lelaki. Dia suka kepada minyak atar, dia suka kepada minyak wangi. Nabi sebut, inna khaira tibir rajul ma zahara rihuhu. Sesungguhnya wangian yang baik bagi laki-laki adalah yang zahir baunya, wa khafiya launuhu, tapi tak nampak warnanya. Ulang balik. Minyak wangi yang bagus untuk kita orang laki-laki apa dia? Minyak wangi yang zahir baunya tapi warna dia tak nampak. Ini dia tuan-tuan. Sebab tu datang masjid pakai minyak wangi yang zahir bau dia. Yang orang letak dekat tu nama dia atar tu. Saya mata kelabu tu ya tuan-tuan tu. Tu nampak tu atar. Tu kat tiang. Yang tu agak-agak RM2 sebotol. Tu atas kepala sahabat kita. Ada orang sedekah, dia letak setiap tiang tu tuan-tuan. Belakang tu ada, belakang tu ada, belakang tu. Hak tu lagi banyak. Tu dia sedekah tuan-tuan tu untuk kegunaan masjid. Jangan tuan-tuan belasah buat balik pula. Saya minta yang mana yang nak tinggal minyak wangi tu, buatlah minyak wangi hak wangi. Jangan hak RM2.5. Bila pakai tu jadi pening, warna hitam melekat berkarat. Ustaz, kalau buah hak mahal, lebuh tak? Itu ya saya buah hak murah. Ada pula yang rajin, dia beli minyak wangi hak murah, dia tuang pula dekat kapet tempat sujud. Bila kita sujud kena tang hidung, Allah bau. Lalah bila sujud tak kena hidung, kena daya, tahan nafas ni. Tu imam pula doa apa panjang bila waktu sujud pula dah doa maki haram jadah rumuh dah. Nak letak hak di masjid ni, letak hak wangi kan. Nabi kata minyak wangi yang bagus untuk kita apa dia? Yang bau tapi tak ada warna.
Bila kita pakai ni, dia tak melekat warna kuning ni, dia tak melekat. Perempuan pula kata Nabi, wa khairati bin nisa ma za'ara launuhu wa khafiya rihuh. Bagi orang perempuan pula, minyak wangi yang bagus bagi mereka ialah minyak wangi yang macam mana? Ma za'ara launuhu, apa yang zahir warnanya, wa khafiya rihuh, tetapi tersembunyi bau dia. Nampak aja, warna nampak, tapi bau tak. Duk dekat dengan dia baru bau. Dengan suami dia baru dia buat kuat. Tapi dengan kita tak bau apa-apa. Tapi dia pakai tak bau pun, wanginya, tetapi menghilangkan bau badan si wanita tadi. Jadi akak-akak, abang-abang, jagalah benda ni. Jangan hanya dengan sebab kita ni suka pada perempuan yang pakai minyak wangi, kita gairah dengan dia, kita tergoda dengan dia, kita rasa hui wanginya, kita dapat dosa berzina. Dan jangan pula akak ni saja nak bagi laki-laki seronok dengan wangian kita, tak paksai-paksai kita dapat dosa penzina pula. Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir, apabila berkata oleh perempuan itu bagi suaminya, tiadalah aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali, maka sesungguhnya batallah amalnya si perempuan tadi. Subhanallah. Maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut kepada Allah Ta'ala, ghaliblah jatuhnya perkataan yang demikian. Jikalau berbuat baik oleh suaminya pada sekalian masa sekalipun, tetapi dilihatnya kejahatan suaminya daripadanya, isteri berkata, tiadalah ada aku lihatnya suatu kebajikan kamu sekali-kali, maka batallah segala amalan si perempuan tadi. Masya Allah tuan-tuan, ni nama dia bahaya lidah. Ni namanya bahaya lidah. Bahaya lidah tu apa? Dalam Quran banyak disebut. Satu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu batalkan sedekah kamu dengan kamu ungkit balik, dengan kamu menjadikan orang yang kamu sedekah tu sakit hati. Batal pahala sedekah dengan sebab kamu ungkit. Kalau saya tak sedekah pada kamu, kamu tak makan tau, habis pahala. Habis pahala kita. Baju yang dia pakai tu saya sedekah tu, rumah dia terbakar, saya bagi baju satu kontena tu yang dia boleh pakai baju, habis pahala kita. Kita tengah duk makan nasi goreng di kedai, datang orang minta sedekah, encik, saya lapar encik. Kamu ni tak boleh tengok aku senang ke? Asyik aku nak makan, kamu datang. Kita pun ambil duit, lempar ke tepi, lempar ke tanah, makan, rambus. Dia pun ambil duit tadi pergi beli nasi goreng. Itu membatalkan pahala kita, menyakitkan hati dia. Kerana lidah ni tuan-tuan, kadang-kadang kerana lidah ni tuan-tuan boleh jatuh gugur, boleh gugur cerai, boleh gugur talak, walaupun bergurau. Isteri dia bersalin, balik kampung, tinggal dia seorang. Mat, aku tengok hang ni pagi kat kedai, petang kat kedai, malam makan di kedai. Apa bini hang tak ada? Dia cakap, aku dah cerai dah bini aku. Jatuh talak tuan-tuan. Biar betul mat. Takkan dah cerai? Adalah, saja buram melawak lah. Hang ni aku melawak pun percaya. Bini aku beranak, aku hantar balik kampung. Pakcik, dah jatuh talak pakcik. Lidah main-main. Batal. Batal itu belum masuk syirik lagi. Kata-kata ni, salah satu kata-kata yang membatalkan pahala ialah kata-kata orang perempuan kepada suami dia. Kahwin, suami beli rumah,
bagi makan, beli beras, bayar elektrik, bayar air, bayar kereta, buat pergi umrah, buat pergi haji, balik kampung, buat berjalan pergi Langkawi, hari tu berjalan pergi Korea, hari tu nak barang mah, beli barang mah, kemarin nak kowai, beli kowai, apa hak isteri minta bagilah. Satu hari suami ni bocor rahsia nikah lain. Isteri duk tunggu suami balik sembahyang maghrib, tangan duk gedik atas meja. Abang dari mana? Masjid. Masjid ke bini baru? Masjid. Abang jangan kelentong lah bang, rahsia abang dah bocor. Oh, gaduh. Bila bergaduh, isteri kata, abang ni memang selama ni tak pernah jaga saya pun, abang selama ni tak pernah buat baik dengan saya pun. Yang rumah hang duduk selama ni, pinggang hang dulu 24, lah 42, tak baik. Berat hang dulu 38 kilo, lah 83 kilo, tak baik. Dulu hang bukan hajah, hang hajah dah aku bawa, hang kata aku tak baik lagi. Beramailah bang. Jantan tak guna, memang selama ni pun abang tak peduli kat saya. Tuan-tuan, dengan satu perkataan tadi, selama ni abang tak nak buat baik dengan saya pun, batal seluruh amalan si perempuan tadi. Masya Allah. Saat kita tanya pula, ada dalil tak Ustaz? Tu dalil dia, kitab pula, dalil apa? Dah dalil dia Ustaz tu, dalam kitab tu dia tak sebut hadis Ustaz. Kita hari ni silat sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil, itu masalah kita, pening kepala kita. Sebab itu Nabi SAW sebut, wa uritun nar, aku tengok dalam neraka, kata Nabi, wa uritun nar, aku tengok dalam neraka, falam ara manzara kal yaumi qattu afta. Kata dia, aku tengok di dalam neraka dan tidaklah aku nampak pemandangan, falam ara manzaran kal yaum qattu afza wa raaitu aktsara ahliha an-nisa, kata Nabi. Aku tengok dalam neraka dan tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan melainkan pemandangan di dalam neraka pada hari itu. Wa raaitu, dan aku nampak, aktsara ahliha, kebanyakan penghuni neraka, an-nisa, adalah daripada orang perempuan, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bikufrihin, kerana sebab kekafiran mereka. Kekafiran mereka. Nampak tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi ni kekafiran. Kekafiran kepada Allah, ya Rasulullah. Kalau tengokkan orang perempuan suruh pakai tudung, bukan setakat bertudung, berpurdah mereka pakai. Bukan setakat mereka ni paling rajin puasa. Puasa sunat setiap Isnin Khamis, 3 hari dalam sebulan. Orang perempuan paling rajin puasa. Orang perempuan paling rajin buat Quran awal. Laki-laki jarang. Ada baca Quran banyak perempuan. Yang datang kuliah muslimat penuh. Kuliah asar, kuliah duha. Yang rajin sedekah pun perempuan. Dibukanya gelang emas, dibukanya gigi emas. Macam mana perempuan jadi ahli neraka pula ya Rasulullah? Ni soalannya. Sedangkan kalau kita tengok sekarang ni tuan-tuan, orang perempuan yang mendahului dalam buat baik ni. Nak sedekah pun mereka, bela anak pun mereka, beranak pun mereka, bela mak mertua pun mereka, bela mak kandung pun mereka, semua orang perempuan. Tang mana pula yang jadi ahli neraka ni? Nabi kata bikufrihinna, sebab kekufuran mereka. Adakah kekufuran kepada Allah? Tak.
Nabi sebut yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka itu mengingkari kebaikan suami mereka dan mereka mengingkari kebaikan orang lain. Tu dia tuan-tuan. Salah satu punca yang masuk neraka ni ialah mengingkari kebaikan suami. Hanya dengan sekali suami buat salah, kebaikan 30 tahun lupus, pangkah terus. Bila suami buat satu kesalahan, dia pangkah terus, terus masuk dalam Facebook, suami tak guna. Terus tulis dalam status, apa malang aku dapat suami tak guna, 1 sen tak guna. Padahal jam yang dia pakai suami dia hadiahkan. Handphone yang dia tulis dalam Facebook tu, handphone tu pun suami bagi kat dia. Malah dia tengah duduk atas sofa, suami dia yang bayar hutang sofa. Saya sampai awal, bertolak awal tapi sampai lambat, jalan jam. Sepanjang saya duduk jam tu tuan-tuan, daripada juru, sebelum juru Batu Kawan apa semua tu, berapa banyak saya tengok suami-suami laki-laki yang naik motor, hujan, cari duit, naik motor, pakai helmet, pakai baju hujan, tu belum masuk lagi yang duduk bawah jambatan tunggu hujan seriat. Nak sampai ke kepala batas ni, tahu apa banyak tuan-tuan yang saya jumpa tadi, hak naik motor lah, tak kerja apa tak tahu lah, nu daripada pulau tu turun daripada jambatan, bukan sehari, berhari-hari cari duit. Belum masuk lagi yang beg hijau di belakang, kotak oren di belakang, kotak merah, jambu merah, hati pink color, duk hantar nasi ke orang, hantar lauk ke orang, hantar makanan ke orang, lambat hantar kena maki pula. Tengah-tengah malam baru balik. Tuan-tuan tengok hak driver Grab kena bunuh, mayat kena bunuh dalam bonet kereta, sumbat. Cari duit. Untuk siapa tu? Untuk isteri, untuk anak-anak. Bila bergaduh, isteri kata, abang tu memang tak boleh harap. Abang tu memang masa bergaduh tak ada abang dah, hang terus. Bergaduh di mahkamah, hang 30 tahun, 15 tahun, 10 tahun. Yang hak laki ni jenis baik tu, tak boleh harap, jantan tak guna. Kau tak baca dah hadis ni? Dah betul Ustaz. Memanglah dia bagi makan beras tu tanggungjawab dia. Memanglah dia bagi rumah kat saya tu tanggungjawab dia. Siapa pula? Tapi hak dia bergatai tu jahat dia, bukan tanggungjawab dia. Dia bergatai 1 tapi dia baik 100 lah. Akak tak boleh tengok baik dia hak 100. Serupalah abang-abang pun. Isteri kita tu punya baik, sekali dia buat salah, kita pelempang dia pasal apa? Pi terajang dia pasal apa? Pi tolak dia jatuh, kepala ni kena dekat bucu meja ni, terbelah kepala ni. Pasal apa yang abang pi tolak? Mulut jahat Ustaz. Saya hilang sabar dah. Hilang sabar apa? Dia beranak 8 anak, hang dia beranak, hang lupa jasa dia. Dah kurang ajar sangat tu ya, bagi dia, bagi sekali. Siapa suruh bagi? Pak saya. Elok hang apa hang sama ya. Tak bolehkah bila ada krisis dalam rumah tangga, jangan tengok buruk, tengok baik dulu. Bila kita duk tengok kepada buruk dia, habis.
Nabi kata yang aku nampak dalam neraka, yang perempuan ramai tu pasal apa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanti ila ihdahunna ad-dahra kullahu thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khaira qattu. Kata dia, jika engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka bertahun-tahun lamanya, kemudian mereka melihat darimu sesuatu kesalahan, maka mereka mengatakan, aku tidak pernah lihat kebaikan daripada kamu, wahai suamiku. Maka perempuan yang macam ini dipanggil apa? Yakfurnal ashir. Kufur kepada suami dia, kufur kepada nikmat yang suami dia bagi pada dia. Maka batallah segala amalan ibadat yang perempuan tadi buat. Walaupun duk puasa tiap-tiap hari, baca Quran tiap-tiap Quran awal, duk sedekah siang malam, tapi tak hormat kepada suami dia, membatalkan segala pahala dan ibadat yang dia buat. Masya Allah. Sekebaikan kadang-kadang kita lupa. Kita ni duk buat benda baik sekali, dia duk buat baik banyak kali, mai sekali hak satu benda satu benda tu menjadikan kita hilang pertimbangan. Maka kita pun kata dekat dia benda-benda yang menyakitkan hati suami. Kadang-kadang ada suami yang jenis dia tak kata apa, dia mata duk tengok TV JDT lawan Terengganu, tapi hati ni duk merekam, hati ni duk menangis. Dia bukan duk tengok tuan-tuan bola tu, mata je tengok bola, tapi hati duk teringat apa hak isteri kata. Pak hang kali harap Pak hang tu kan belum mak. Anak-anak sambil duk makan nasi duk dengar mak dia duk cakap. Harapkan pak hang, pak pun tak ada. Pak pun tak ada, dia kata. Okey ustaz, kalau betul suami tu tak betul, macam mana cerita tak? Baik, ada syarat ni. Oi, 3 pelajaran kita baca malam ni, tiga-tiga ada syarat. Nak keluar daripada rumah ada syarat dia. Nak pakai minyak wangi tadi ada syarat dia. Seorang isteri nak kata kepada suami dia pun ada syarat dia. Apa syarat dia yang boleh mengatakan pada suami yang suami itu tak betul? Dan apa yang menjadikan amalan batal pahala? Amalan itu akan jadi batal pahala seorang isteri bila dia kata pada suami dia secara umum, memang selama ni pun abang tak jaga saya pun. Memang selama ni awak ada tanggung saya. Memang selama ni awak ada kisah ke tentang saya? Tak ada kan? Itu cara tu. Yang ni yang merosakkan pahala isteri ni. Dia cakap overall. Tapi kalau isteri tadi bercakap khusus, abang selama ni memang abang bagi makan saya, memang abang jaga makan minum kami anak beranak, tapi saya nak komplain satu je, abang tak hormat mak saya. Yang tu tak apa. Ada selama ni abang hormat mak saya. Mak saya datang, ada abang salam dengan dia, ada abang tegur dia, abang makan dengan dia, dia ada. Mak sampai abang keluar, mak keluar abang sampai. Yang tu tak membatalkan, sebab dia tak menafikan baik suami dia. Saya tak nafikan, saya pergi umrah abang bawa, saya pergi haji pun abang bawa, terima kasih abang. Tapi saya nak komplain, abang suka menjatuhkan air muka saya depan kawan-kawan saya. Saya pun ada maruah bang, abang suka condemn saya. Saya malu bang. Yang tu tak apa, sebab dia tak menafikan kebaikan suami dia. Dia tak menafikan. Tapi kalau suami dia buat baik dan isteri kata overall,
Abang minta maaf lah, abang terlupa. Abang tu memang selama ni abang dah ingat ke? Dekat bini abang ni pun abang tak ingat, anak-anak abang lagi abang tak ingat. Apa benda yang abang ingat? Yang tu yang batalkan semua pahala dia. Sebab dia balon semua sekali, suami tak pernah ingat pada dia. Jadi akak-akak, kalau tak puas hati pada suami, cakap spesifik. Spesifik tang mana yang akak tak puas hati pada dia. Abang ni baik, cakap lemah lembut. Abang tak pernah tak garang dengan saya. Abang tak pernah abaikan nafkah untuk saya. Tapi saya nampak abang ni dah terlebih sangat bidang kerja. Abang jarang duduk di rumah. Abang, kami anak beranak ni pun abang perlukan abang di rumah. Yang tu tak apa. Ni pergi cerita dekat mak. Yang duk teriak pasal siapa leha weh. Tak tahulah mak oi. Puan malang nasi cek. Tuhan uji cek lagu ni, dapat laki pun tak guna. Tak guna sungguh ke? Tahulah mak oi. Tak nak peduli kita kan. Tak tahu. Laki hang tu macam pok hang gak. Contohnya entah. Dia tak pernah peduli kami mak oi. Bayang cek sendiri pergi cari ikan. Mengir tepi jalan. Duduk tepi parit cari kawan. Pergi naik apa? Pergi naik motor. Motor siapa? Motor dia. Motor dia. Minyak dia apa? Itu tak mana yang dia tak peduli kan? Dia cuma tak bagi ikan kan? Hang nak pergi cari ikan, kan Ustaz Kazim kata dah dulu, hang nak keluar rumah pergi cari makan, diharuskan walaupun suami tak izin. Sebab hang nak cari makan. Tapi jangan hang kata pula laki cik tak peduli cik mak, dia bukan bagi makan apa kat cik. Tu hang main sini naik apa? Naik Viva. Viva sebab beli? Dia. Bulan-bulan sebab bayar? Dia. Baru ni bukan rotek mampu ke? Dia bayar. Tu hang kata dia tak peduli hang pasal apa? Kalau rotek dia mampu, dia tak peduli dengan hang pun mampu sekali. Sebab tu akak kena jangan balon semua, dia tak peduli kat cik boy. Tengah dah tak peduli kat cik tu, barang meh pekus berlaga dengan dahi ni. Barang meh semua beli. Dia tak peduli apa. Tu barang meh. Barang meh ni hari tu antara nak tutup, pandai tutup pula. Yang ni hak Nabi marah ni tentang. Jadi kalau tak puas hati, sebut spesifik tak apa. Pergi cakap dekat dia. Mak oi, suami cik tu semua bagus, tak ada komplain apa mak oi. Habis tu dia tak layan cik. Nafkah cukup, baju cukup, rumah cukup, kereta cukup, televisen cukup, blender cukup. Habis tu yang tak cukup, dia tak pernah sentuh cik. Lah, tu yang anak hang dua orang tu siapa sentuh? Orang lain. Sudah tuan. Tak pernah faham, tak faham sudah. Tu gila babi rumah dia tadi. Dia tak pernah sentuh cek. Lepas-lepas dapat hak nombor 2 tu sampai lah tak pernah pegang sentuh apa pun tak. Yang tu boleh mengadu. Boleh mengadu kat pejabat agama. Suami saya tak sentuh saya. Pak saya apa tak sentuh? Tuan Qadhi panggil. Saya dapat aduan, isteri awak mengadu, awak tak sentuh dia. Pak saya apa? Awak sakit? Sihat. Pak siapa yang awak tak pegang dia, tak tidur dengan dia sebab apa? Awak ada masalah kelakian? Tak ada. Habis tu? Tahu saya rasa macam mana kau? Rasa tak tahu? Tak tahu. Tak boleh tengok dia. Bila tengok jadi macam mana tahu? Tak tahu. Dia tak tahu. Tuan Qadhi kata tak apa hang cerai dia, saya boleh ambil dia. Ni pun tak guna punya Tuan Qadhi lah. Jahatnya Tuan Qadhi. Sebab ada sihir. Ada sihir memisah. Ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Sihir yang memisahkan suami isteri. Bila tengok jadi benci, bila tengok jadi benci. Ada kes yang tak boleh tidur dengan isteri dia sebab isteri dia tu nusyus. Sebab tu dia tak tidur. Dia pergi jumpa Tuan Qadhi, dia kata, "Tuan, isteri saya nusyus. Buat apa saya nak tidur dengan dia? Dia tak hormat saya." Dia keluar rumah.
tak minta izin, dia keluar dengan jantan tak minta izin, dia ada WhatsApp group semua jantan belakang. Saya dah tegur banyak kali, dia tak mau juga. Saya tegur banyak kali, dia duk buat juga. Saya malas pegang dia. Ada sebab. Sebab tu ada sebab suami tak tidur dibenarkan, dan ada sebab yang tidak dibenarkan. Yang tu pelajaran akan datang. Bila masa wajib suami pi layan isteri, dan bila masa tak wajib, abang-abang kena layan isteri. Jangan duk faham isteri je kena layan kita. Kita pun kena layan dia. Wajib atas kita. Tapi ada masanya tidak wajib. Bila? Gitu. Wajib isteri layan suami, tapi ada masanya tidak wajib. Bila? Sebab ada isteri tak layan suami sebab dia kata suami tak semayang. Kak tidur asin. Tidur asin saya, dia tidur atas, kak tidur bawah. Awak tak tidur sekali, katil sebilik semua. Dia dengan Tuhan pun tak semayang, buat apa? Dia dengan Tuhan pun tak layan, kita nak layan dia buat apa? Fasik. Fasik dia buat kat lelaki dah. Berapa lama lah? Tak tahu. Malah fikir orang lain. Dia puasa mendak, dia suruh kita layan dia. Dia kata tak layan dia berdosa. Dan dia tak puasa, tak berdosa. Kau tak kira mampu pergi dia. Cedaknya cakap makcik. Okey. Sebab tu saya katakan tadi, tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang lidah kita menjadikan kita dimasuk neraka. Padahal amalan lain bagus lah. Amalan tuan-tuan main semayang berzikir, amalan tuan-tuan main awal masjid pahala, amalan tuan-tuan kuliah maghrib hulu hilir bagus dah. Tapi selek kita, masalah kita dengan isteri kita, yang tu menjadikan rosak kita di hari kiamat. Baca Quran dah rajin, berzikir dah rajin, pakai jubah dah bagus dah. Pakai jubah dah bagus dah. Kain rida ni sentiasa 24 jam atas bau ni, bagus dah. Yang tak bagus apa? Dia ambil kain rida tu, dia balun isteri dah. Tuan-tuan tak jumpa lagi kes tu. Isteri dia mengadu kat saya, tuan-tuan. Dia sepak isteri dia, tang perut, menggolongsor isteri dia, masuk bawah katil. Serban sama bersuara dengan bakui. Tapi bak terajang isteri dia, Allah, kalah John Cena. Saya kata, kak pi jabat agama, pi report. Sebelum tu pi balai polis, report. Lepas tu pi hospital, report. Lepas tu bawa pi mahkamah. Pi mahkamah. Ustaz suruh buat apa? Buat apa lagi? Cerai, buat apa lagi? Tapi kak tak mau cerai. Kalau tak mau cerai, sabar. Kau tak sabar lah Ustaz. Kalau tak sabar, cerai. Kau tak mau cerai. Sabar. Tak mau tak nak sabar Ustaz. Kalau gitu, cerai. Kau tak mau cerai Ustaz. Sekali saya hilang sabar kau. Hak mata kau bengkak, perut kau pecah usus. Kau nak sabar apa lagi? Cerai ni menyelesaikan masalah yang banyak tak boleh selesai waktu hidup bersama. Dengan cerai banyak masalah boleh selesai. Begitulah mati menyelesaikan banyak masalah. Tapi orang tak mau mati. Tak maulah mati, tak mau mati. Padahal mati ni menghilangkan banyak benda-benda dunia ni, duduk dalam kubur aman. Tapi dengan syarat kita buat bekal banyak-banyak. Bila mati kita duduk dalam kubur memang aman. Tapi kalau amalan tak ada, lagi susah daripada atas dunia ni. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kesimpulan daripada kuliah kita 3 perkara malam ni. Pertama, jom jaga isteri kita tentang wangi-wangian dia. 2, berikanlah hak kepada isteri kita yang secukupnya supaya mereka tidak menjadi nusyus. Sebab kadang-kadang mereka nusyus sebab kita tak memberikan hak pada mereka. Yang ketiga, pastikan bahawa bila kita ada masalah suami isteri,
Jangan tengok buruk masing-masing. Tengoklah kebaikan. Yang baik itu menghilangkan buruk, dan jangan besarkan yang buruk, sebab setiap orang ada keburukan masing-masing. Besarkan kebaikan masing-masing. InsyaAllah tuan-tuan, pada kuliah yang akan datang, jika izin daripada Allah, kita akan baca pula apa hukum isteri minta izin daripada suami tanpa sebab yang dibenarkan syarak. Ada ke Ustaz? Apa tak ada? Apa tak ada? Contoh, dia tak mau dekat lelaki dia sebab dia bercinta dengan jantan lain. Dia suka dengan lelaki lain, dia kata, abang, saya minta cerai. Kenapa? Saya tak suka dengan abang. Atau kamu dah ada orang lain dah? Dia tak jawab tau, dia hangguk kepala. Cara dia jawab tu menyakitkan hati. Kamu dah ada orang lain ke? Cara jawab tu. Macam mana Ustaz? Tahu Ustaz? Saya kan pelakon. Saya tahu sebab saya dah duk handle benda ni tuan-tuan berpuluh-puluh tahun. Dia selamberok datang saya, Ustaz, saya nak cerai. Masalah? Tak ada masalah. Dia lah, takkan tak ada masalah. Tak ada masalah, suami saya okey. Dia punya ni not bad. Okey lah, muka pun nampak not bad lah kan. Gaji pun okey. Cuma saya nak balik pada kawan saya. Waktu kita sekolah dulu, kita bercinta, tapi tak kahwin. Baru ni kita jumpa reunion, dia sepakat nak kahwin. So saya dah minta Ustaz tolong cakap pada suami saya nak tak cerai, tolong ceraikan saya. Kenapa libatkan saya pula dalam kes ni? Sebab suami saya peminat Ustaz. Dia dengar cakap Ustaz, kalau Ustaz suruh dia ceraikan saya, mungkin dia ikut. Saya kata, saya tak nak terlibat. Masjid awak ni cantik, buat apa saya nak runtuhkan? Yelah, kalau masjid tu tak imarah, buat apa? Oh, pandai jawab tuan-tuan. Mesti Pak Wu dia ajar tuan-tuan. Sakit jiwa tuan-tuan. Okey, ada yang minta cerai sebab apa? Mak bapak dia tak ngam dengan mak bapak dia. Datang suami isteri, Ustaz, mak saya, isteri saya tak suka. So dia minta cerai sebab dia tak suka dekat mak saya. Saya tanya pada isteri dia, Kak tak suka dekat mak abang, mak mentua kak, yang kau minta cerai pasal apa? Sebab saya tak suka dengan dia. Dak, kak tak suka dengan suami atau dengan mak mertua? Mak mertua. Dengan suami suka. Yang tak suka mak mertua. Habis tu kenapa nak cerai? Sebab saya duduk sekali dengan dia. Kami duduk serumah Ustaz. Saya tak tahan. Abang nak ceraikan? Saya sayang isteri saya Ustaz. Akak sayang suami. Saya sayang suami saya. Mak mertua benci. Oh sudah Ustaz. Habis tu mak saya suruh saya ceraikan isteri saya. Jadi perlukah saya ceraikan isteri saya Ustaz? Subhanallah. Saya cadang macam ni Ustaz. Ini cadangan Ustaz kan. Kita je tau. Okeylah, mak suruh cerai. Jadi tak apalah, cerai lah. Okey. Kemudian kalau mak kami mati, mak saya mati, kita kahwin balik. Boleh tak Ustaz? Saya tanya, kalau mak mati, kalaulah dalam kubur mak tahu awak kahwin dengan agak-agak dia tercekik awak. Saya buat lawak bodoh kat dia. Macam tu sekali tuan-tuan. Dia kata saya ikut cakap mak saya supaya mak saya tak benci saya. Tapi kami dah janji dah, kalau mak mati kita kahwin balik. Habis tu abang, bila mak nak mati, adakah abang nak berdoa, ya Allah matikanlah mak aku ya Allah? Ini kita akan jawab pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.